Selamat pagi kepada Dr. Khairu. Kami dari kumpulan 1 sekarang akan membentangkan rancangan perniagaan kita. So, nama saya Bong Bun Seng, matrix number 293762. Sekarang akan membentangkan part saya iaitu ringkasan eksekutif. So, nama perniagaan kita adalah Coffee Cat dan produk yang ditawarkan adalah kopi segera dan rancawan dan terdapat 3 jenis pilihan yang boleh memenuhi cita rasa tempatan. So, cara perniagaan yang digunakan adalah perniagaan dalam talian ataupun nama dia atas talian, dan saluran komunikasi adalah Facebook, WhatsApp dan Instagram. Tujuan ini adalah untuk kita interaksi dengan pelanggan. Dan pasaran sasaran kita adalah pelajar antarabangsa, pelawat dan penganjur acara. Dan samalah pelajar tempatan. So, strategi promosi kita adalah periklanan dalam talian dan hubungan awam. Seterusnya adalah strategi produk. Strategi produk kita adalah pembungkusan dan persembahan yang kreatif, label yang kreatif dan produk yang berkualiti tinggi. So, harga produk kita adalah RM5 setiap unit dan kita sudah buat survey. Produk kita adalah lebih murah daripada pesaing kita seperti MyNews dan Siumat. Produk mereka overall adalah berharga RM6 hingga RM7. Dan seterusnya adalah struktur organisasi. So, kita terdapat 10 rakan kongsi dan mempunyai 5 bahagian fungsian iaitu kewangan, sumber manusia, inventory, operasi dan pemasaran. Selain itu, kita juga mempunyai proses operasi yang lengkap dan rancak. Setiap bahagian fungsian dan kaki tangan mempunyai deskripsi, tugas dan skop tugasan yang sangat spesifik. Okay? So, seterusnya, kita juga mempunyai waktu operasi yang tetap. Kita akan bermula operasi dari pukul 7 pagi hingga 12 malam sepanjang 18 jam melalui laman web rasmi ataupun WhatsApp. Sekarang masuk bahagian modal. So, modal awal kita adalah sebanyak RM500 dan struktur kos kita termasuk bekalan, kos pemasaran dan kos penghantaran. Akhirnya, kita mempunyai aliran pendapatan seperti jualan langsung kepada pelanggan dan jualan kepada penjual lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Airul Husaini bin Zakaria dengan nombor matrik 293648. Hari ini saya akan membentangkan beberapa perkara di dalam rancangan perniagaan kami. Yang pertama ialah pengenalan kepada perniagaan. Kumpulan kami telah menubuhkan sebuah syarikat yang diberi nama Coffee Cat, iaitu sebuah syarikat yang dimiliki dan ditubuhkan oleh 10 orang ahli di dalam kumpulan kami. Produk yang syarikat kami memfokuskan penjualan ialah produk minuman segera di dalam cawan. Minuman segera dalam cawan ini dijual untuk memudahkan pengguna ataupun pelanggan untuk menikmati minuman mereka pada bila-bila masa di mana saja mereka berada. Idea utama mengapa kami menjual produk ini ialah datangnya daripada pengalaman kami sendiri, kerana kami dapati setiap kali ingin pergi ke kelas, sebagai contoh kelas di pagi hari, ketika kedai tidak buka lagi, kami tidak mempunyai apa-apa makanan ataupun minuman untuk memulakan hari kami. Jadi dengan minuman ini kami berupaya menjadi lebih segar dengan menikmati minuman ini sebagai pemula kepada hari kami. Kemudian beralih kepada segmen yang kedua, iaitu produk yang dijual. Setelah apa yang saya terangkan tadi, produk yang kami jual ialah produk minuman segar di dalam cawan, dan perisa utama yang kami tawarkan ialah perisa kopi. Terdapat tiga perisa berbeza yang kami tawarkan, iaitu flat white, teh tarik dan juga Hokkaido milk latte. Jadi ketiga perisa ini kami pilih sendiri kerana ianya bersesuaian dengan cita rasa pelajar di dalam Universiti Utara Malaysia ini. Jadi secawan kami menjual dengan harga hanya RM5 sahaja.
kami dapati ianya lebih murah berbanding harga yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing kami seperti MyNews dan juga 7-Eleven. Dan setiap pembelian yang pelanggan kami lakukan, mereka akan mendapat secawan minuman di dalam cawan sebagai bungkusan, dan di dalam bungkusan cawan tersebut sudah didapati serbuk perisa minuman dan juga perisa-perisa yang lain sebagai pelengkap rasa kepada minuman tersebut. Beralih ke segmen yang ketiga, iaitu status terkini dalam perniagaan. Coffee Cat menjual produk iaitu kopi segera di dalam cawan di dalam seluruh kampus UUM. Tetapi kami memfokuskan lebih lagi kepada 3 buah inasis, iaitu Grant, SME Bank dan juga Tradewin, kerana ahli-ahli kami menetap di ketiga-tiga inasis ini. Jadi ia sangat mudah untuk berurusan dengan pelanggan dari segi penghantaran dan juga sebarang pertanyaan. Kami juga menyediakan khidmat penghantaran kepada inasis yang lain, dan berita lebih baik lagi, kami akan memberikan penghantaran percuma kepada pelanggan yang membuat pembelian minuman kami sebanyak RM20 dan ke atas untuk meningkatkan kepuasan mereka dan juga memberikan pengalaman yang lebih baik untuk mereka dalam pembelian bersama kami. Jadi kami sangat komited untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan daripada rasa kopi kami dan juga pembelian daripada kami. Terima kasih. Ya, segmen yang keempat ialah pembiayaan perniagaan. Modal yang kami dapati untuk memulakan perniagaan ini ialah datangnya hasil daripada sumbangan ahli kumpulan kami sendiri, iaitu sebanyak seramai 10 orang. Jadi 10 orang kami telah bersepakat untuk menyumbangkan sebanyak RM50, dan jadi jumlah yang terkumpul ialah sebanyak RM500. RM500 ini kami gunakan untuk tujuan pembelian stok, dan juga sedikit kami gunakan untuk memasarkan produk-produk kami, dan juga sedikit lagi untuk tujuan penghantaran kepada pelanggan-pelanggan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Amir Fahira Bisaidi. Nombor metrik 293810. Okey, untuk bahagian saya akan membentangkan tentang rancangan pemasaran. Untuk definisi, rancangan pemasaran merupakan suatu pendekatan dalam merancang struktur pasaran dengan tujuan mencapai keberkesanan ekonomi. Proses ini melibatkan struktur pasaran, peraturan, urus niaga dan keterbukaan pasaran. Seterusnya, ia juga melibatkan kerajaan, pengawas selia dan pihak berkepentingan yang lain untuk merancang ekonomi yang seimbang dan saksama serta menyokong pertumbuhan yang mampan. Seterusnya adalah pasaran sasaran. Pasaran sasaran bagi Coffee Cat adalah dalam golongan remaja dan dewasa, iaitu peminat kopi. Seterusnya, kami juga membuat penjualan terus kepada pelajar UUM, iaitu fokuskan penjualan secara langsung kepada pelajar Universiti Utara Malaysia. Kami juga ada membuat penjualan dalam talian, iaitu menawarkan produk secara dalam talian. Kami menggunakan pelbagai platform, iaitu Instagram dan Facebook. Kami juga menyediakan penghantaran ke seluruh Malaysia, iaitu akses dan penjualan produk ke seluruh Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Seterusnya adalah trend dan saiz pasaran sasaran. Okey. Bagi trend saiz pasaran, kami menemukan pada hasil jualan dengan pelbagai variasi perisa kopi. Kami juga memantau perisa yang paling laris untuk mengelakkan kekurangan stok, iaitu dengan cara kami memaksimumkan stok terhadap perisa yang paling laris. Seterusnya, arah aliran pasaran sasaran. Kami menggunakan arah aliran jangka pendek, iaitu fokus pada arah aliran media sosial untuk meningkatkan jualan, iaitu kami memfokuskan jualan terhadap media sosial. Seterusnya adalah pemasaran media sosial. Kami membuat pelbagai poster dan promosi menarik di platform sosial media kami. Dan kami juga memanfaatkan keberkesanan media sosial untuk lebih menarik ramai pelanggan untuk membeli produk kami. Nama saya Loh Wei Xiang, nombor metrik 293592. Saya ingin membentangkan campuran dan strategi promosi jalan. Salah satu campuran dan strategi promosi jalan adalah periklanan dalam talian. Coffee Cat pada mulanya akan mengiklankan dalam talian untuk meningkatkan kesedaran orang ramai. Kami akan memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan laman web
rasmi untuk memperkenalkan produk Coffee Cat. Seterusnya, perhubungan awam. Salah satu perhubungan awam adalah perhubungan media. Pelanggan hanya perlu memesan produk Coffee Cat melalui Instagram dan WhatsApp. Strategi produk. Salah satu strategi produk adalah pembungkusan dan persembahan. Kami memastikan pembungkusan produk adalah baik dan mengikut gaya sendiri dan dapat melindungi produk kopi daripada rosak ketika pengendalian dan pengedaran. Seterusnya, kualiti. Produk kami diperbuat daripada adunan harmoni kacang kopi premium. Tambahan pula, kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengesan produk yang cacat dengan segera. Jika terdapat sebarang kecacatan pada produk Coffee Cat, kami tidak akan menjual barangan tertentu kepada pelanggan. Akhirnya, penlabelan. Label produk Coffee Cat adalah ringkas dan jelas. Walaupun penampilan label kami ringkas tetapi cantik, ia lebih mudah untuk menarik perhatian pelanggan. Salah satu label produk Coffee Cat adalah logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Oleh itu, produk Coffee Cat selamat dimakan masyarakat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zakir bin Zahrul. Nombor metrik saya 294494. Baiklah, untuk bahagian strategi harga. Strategi harga untuk Coffee Cat ni, yang pertama kami menggunakan harga sebanyak RM5 untuk satu cawan. Jadi untuk harga RM5 ni, ia amat memenuhi kami punya dari segi selepas tolak modal input dan output kami, dan kami mengira untung, dan RM5 ini adalah harga yang berbaloi. Selain itu juga RM5 ini harga yang mampu milik untuk bagi target pasaran kami kepada pelajar, mahasiswa, pensyarah dan kaki tangan yang bekerja di universiti lah. So untuk seterusnya, untuk strategi harga kami membuat kualiti dan keunikan produk yang unik. Kami memilih biji kopi yang agak paling baik, dan packaging semua dalam bentuk yang kemas, dan itu membuatkan lebih ramai pelanggan-pelanggan untuk membeli barang-barang kami, untuk membeli kopi kami. Jadi untuk secabar RM5 itu sesuai untuk harga kami ni lah. Itu saja. Alright, baiklah. Untuk strategi pengedaran, yang pertama, kami membuat kerjasama dengan kedai-kedai di kampus dan store mini. Kalau sebagai contoh, kita boleh pasarkan kita punya produk kopi ni dekat V-Mall ataupun dekat kedai-kedai runcit seperti di Proton, di MIC dan sebagainya. Itu langkah pertama kami lah. So untuk langkah kedua, kami akan membuat kopi kami jual di dalam vending machine. Jadi bila kita jual di vending machine, ia dapat menarik lebih ramai lagi pelanggan-pelanggan yang akan beli, kerana ia mudah dan tak perlu membazir masa. Hanya menggunakan debit card dan bayar dan terus dapat. Dan dia mudah didapati di seluruh universiti. Alright, yang ketiga pula, kami akan memberikan diskaun atau program kesertaan untuk pelajar. So yang ini kita akan buat macam penawaran khas kepada pemegang kad pelajar. Selain daripada itu, kita boleh juga buat satu program-program yang mereka akan join, dan kita akan berikan kopi diskaun harga kopi kami dalam mungkin 25%, dia akan jadi RM3 macam tu. So untuk strategi pengedaran kami, ini untuk cara kami mengedarkan produk kami. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Surya Raja dan nombor berdiri saya adalah 294190. Hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan pengurusan perniagaan Coffee Cat kami. So, saya memulakan dengan satu organisasi. Apakah itu satu organisasi? Sebuah sistem yang menceritakan bagaimana operasi pengurus pemerintahan dan memenuhi objektif organisasi. Sebagai contohnya, dalam operasi kami mempunyai peraturan, peranan dan kewajipan.
Struktur organisasi juga mempengaruhi bagaimana maklumat itu berpindah ke dalam sesuatu firma. Struktur organisasi perniagaan Coffee-Cat merakami semua bidang pengurusan dalam entiti perniagaan. Dalam slide menunjukkan satu organisasi bagi perniagaan Coffee-Cat kami. Misi Coffee-Cat kami adalah untuk membina pasukan pekerja yang berdedikasi dan menyokong dan mengalahkan satu sama lain supaya jangkaan pelanggan dipenuhi. Saya akan memulakan dengan pengurus perniagaan Coffee-Cat kami iaitu Chua Ming Sheng sebagai pengurus, Suria Raja iaitu saya sebagai pengurus kewangan, Po Yang Shen dan Armada sebagai pengurus sumber manusia, Xiu Zi Liang, Bong Bun Sheng sebagai pengurus inventory, Lo Wei Xiang dan Ariel Huzaini sebagai pengurus operasi, Ahmad Zakirin dan Ahmad Zurahera sebagai pengurus pemasaran perniagaan Coffee-Cat kami. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pasukan pengurusan. Sekarang saya akan membentangkan tanggungjawab dan fungsi pasukan pengurusan perniagaan Coffee-Cat kami. Saya akan memulakan dengan pengurus perniagaan kami iaitu Chua Ming Cheng. Beliau menjalankan tugas di bawah skop perancangan organisasi, penjawatan, pengarahan dan pengurusan. Setiap organisasi perlu menjalankan setiap tugas berfungsi dengan berkesan dan mencapai objektif dalam perniagaan Coffee-Cat. Pengurus menjalankan perancangan dan menjana strategi untuk mengatur aktiviti dan menetapkan objektif perniagaan Coffee-Cat kami. Seterusnya, saya sebagai pengurus kewangan sering mengawal kesinambungan kewangan perniagaan dan menyumbang kepada kemampanan jangka panjangnya. Selain itu, tanggungjawab saya selain daripada itu ialah memantau penyerta kewangan dan memantau aliran masuk keluar wang perniagaan Coffee-Cat dan juga pengetahuan dalam tempahan produk stok mengikut set bajet perniagaan. Seterusnya, saya akan membentangkan tanggungjawab pengurus operasi iaitu Lo Wei Xiang dan Air Uzani, iaitu menjalankan tugas dalam mengawasi semua aktiviti operasi di dalam organisasi, dan mereka juga bertanggungjawab menggunakan, melatih dan menyelia serta menjalankan proses kawalan kualiti bagi produk Coffee-Cat kami. Seterusnya adalah pengurus pemasaran iaitu Ahmad Zakirin dan Ahmad Zuhaira. Mereka melaksanakan tugas dalam memasarkan produk dengan menggunakan strategi seperti produk atau perkhidmatan, penentuan harga, pengiriman dan promosi. Mereka membuat iklan dalam talian yang kreatif bagi menarik minat, tujuan untuk mengembangkan saiz pasaran perniagaan Coffee-Cat. Selain itu, Po Yang Shen dan Arman Raj sebagai pengurus sumber manusia. Mereka menjalankan pentadbiran dengan mengatur, memimpin dan menyapadukan aktiviti. Mereka menyelaraskan pengambilan temuduga dan penempatan pekerja baru, bekerja sama dengan eksekutif tertinggi mengenai perancangan strategik dan menjalankan hubungan antara pengurus dengan kaki tangan dalam perniagaan Coffee-Cat. Seterusnya adalah Xiao Li Jiang Bong Bun Sheng sebagai pengurus inventory yang merupakan seorang pakar dalam pengawal tahap inventory syarikat. Mereka menguruskan tenaga kerja yang menerima dan merekod produk baru apabila dihantar atau dihantar keluar daripada perniagaan Coffee-Cat. Senarai 3 produk yang dijual oleh Coffee-Cat. Pertama adalah teh tarik gula Melaka. Yang kedua, flat white. Yang ketiga, Hokkaido Coffee Milk Latte. Berikutnya adalah proses operasi perniagaan Coffee-Cat. Yang pertama adalah mulakan perniagaan dengan menjual produk-produk seperti teh tarik gula Melaka, flat white dan Hokkaido Milk Latte. Proses kedua adalah kami menerima tempahan dari pelanggan melalui WhatsApp, Facebook dan Instagram. Proses yang ketiga adalah pelanggan membayar secara talian selepas membuat tempahan melalui Touch 'n Go e-wallet dan online banking. Yang keempat adalah selepas menerima bayaran daripada pelanggan, kami menghantar produk yang ditempa kepada pelanggan. Yang kelima adalah selepas menghantar barang, kami menerima komen tentang produk dan perkhidmatan kami daripada pelanggan. Proses yang terakhir adalah kami membuat penambahbaikan selepas menerima komen daripada pelanggan. Seterusnya adalah lokasi perniagaan. Lokasi perniagaan Coffee-Cat adalah di seluruh UEM. Seluruh UEM bererti perniagaan Coffee-Cat menjalankan perniagaan di kampus UUM dan Inasis yang berada di Bukit Kaci. Elemen seterusnya adalah kos operasi perniagaan Coffee-Cat. Kos operasi perniagaan Coffee-Cat adalah sebanyak RM280. Kami membeli teh tarik gula Melaka sebanyak 30 unit dengan harga RM3.50 seunit. Bagi teh tarik gula Melaka, jumlah kos yang kami belanja adalah RM105. Produk yang kedua adalah flat white. Kami membeli sebanyak 30 unit dengan harga RM3.50 seunit. Bagi ini,
jumlah sebanyak RM105. Bagi Hokkaido Milk Latte pula, kami membeli sebanyak 20 unit dengan harga RM3.50. Bagi ini kami belanja sebanyak RM70. Oleh itu, keseluruhan kami membelanjakan untuk menjalankan operasi adalah sebanyak RM280 sebagai permulaan operasi kami. Nama saya Po Yung Shun, nombor matriks 293534. Saya akan membentangkan senarai diskusi tugas Coffee Cat. Bagi pengurus menguruskan pentadbiran perniagaan dan kewangan. Seterusnya, pengurus merancang dan mengenal pasti sumber pembiayaan yang boleh memberi peluang baru kepada perniagaan untuk membuat lebih banyak keuntungan untuk perniagaan. Pengurus juga disiplinkan semua pekerja dengan berhemah. Pengurus kewangan membuat keputusan pelaburan dan memberi gaji kepada pekerja. Pengurus operasi mengawal semua aktiviti operasi dan juga memastikan peralatan yang mencukupi dan memenuhi kehendak pelanggan apabila diperlukan. Seterusnya, pengurus pemasaran mengenal pasti sasaran pemasaran dan juga menilai dan mengoptimumkan strategi pemasaran dan harga. Dia juga memanggung dan mengurus belanjawan jabatan pemasaran. Pengurus sumber manusia menjalankan pentadbiran dan mengatur, memimpin dan menyepadukan aktiviti dan juga menjelaskan pengambilan temuduga dan penetapan pekerja baru bekerjasama dengan eksekutif tertinggi. Yang akhirnya, pengurus inventory. Dia memastikan dokumen yang dicetak adalah jelas dan bersih dan memastikan pelanggan menerima dokumen bercetak mereka dalam keadaan baik dan memuaskan di dalamnya. Salam sejahtera, nama saya Chuan Mingsen, nombor matrik 293667. Saya akan membentangkan tentang rancangan kewangan. Rancangan kewangan dapat menjadikan satu panduan kepada sesebuah organisasi semasa membuat keputusan dalam perniagaan. Rancangan kewangan selalu disediakan untuk memudahkan pembaca memahami, menilai dan membuat analisis tentang status kewangan sesebuah organisasi. Sumber pembiayaan bagi perniagaan Coffee Cat kami adalah sebanyak RM500 Malaysia. 10 ahli kumpulan telah menabur RM50 Malaysia sebagai sumber dana untuk memulakan perniagaan Coffee Cat. Okey, bahagian permulaan perniagaan Coffee Cat. Jumlah modal pemilih adalah sebanyak RM500 Malaysia dan jumlah pembelanjaan adalah sebanyak RM50 Malaysia. Seterusnya, penyata untung rugi bagi Coffee Cat. Anggaran jualan setiap bulan adalah sebanyak RM500 Malaysia dan kos barang untuk dijual adalah sebanyak RM580 Malaysia. Jadi, anggaran untung kasar adalah sebanyak RM120 Malaysia setiap bulan. Setelah tolak jumlah pembelanjaan RM50 Malaysia, untung bersih dianggarkan sebanyak RM70 Malaysia setiap bulan. Jadi, jumlah untung bersih bagi 3 bulan adalah sebanyak RM210 Malaysia. Seterusnya, penyata aliran tunai. Jumlah aliran masuk bagi bulan November adalah sebanyak RM900 Malaysia, bagi Disember dan Januari adalah sebanyak RM400 Malaysia. Jumlah aliran keluar bagi November, Disember dan Januari adalah sama sebanyak RM330 Malaysia. Jadi, baki yang terdapat pada bulan Januari adalah sebanyak RM710 Malaysia. Seterusnya, kunci kira-kira bagi Coffee Cat. Aset semasa yang mempunyai tunai sebanyak RM710 Malaysia bagi ekuiti pemilik yang terdapat modal dan untung bersih selepas dicampurkan adalah sebanyak RM710 Malaysia. Selamat sejahtera diucapkan kepada Encik Khairul. Yang seterusnya saya akan membentangkan dengan bisnes modal Canva kita. Ada beberapa komponen iaitu rakan kongsi, aktiviti utama, tawaran nilai, hubungan pelanggan, segmentasi pelanggan, saluran, struktur, aliran pendapatan. Dan yang di sini saya hanya akan membentangkan
komponen yang paling penting iaitu aktiviti utama kita, iaitu kita akan menjalankan e-dagang dalam talian dan kita akan membuat rundingan dengan rakan kongsi. Kita akan mencari cara penyelesaian masalah. Itu saja. Secara kesimpulannya, perancangan sebelum memulakan perniagaan dapat memberi banyak manfaat. Yang pertama, kita dapat mengurangkan risiko. Seterusnya, kita boleh menentukan apakah maklumat kita. Dan ketiga, kita juga boleh menguruskan kewangan secara efektif. Dan yang keempat, kita boleh memahami pasaran kita. Dan kelima, kita boleh membuat strategi pemasaran yang baik. Perniagaan Coffee Cake yang berdasarkan penjualan langsung ini juga dapat membangkitkan cita-cita seorang mahasiswa dan mahasiswi supaya menjadi seorang usahawan di dalam kampus ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bagi pengenalan perniagaan dalam talian, perniagaan dalam talian memegang peranan utama sebagai strategi terbaik dalam mempromosikan perniagaan pada masa kini, khususnya dengan peningkatan penggunaan teknologi dan internet yang berlaku setiap hari. Jadi, Coffee Cake mengamalkan model perhantaran dalam menjalankan perniagaan kopi dalam talian. Jadi, kami juga menggunakan e-commerce sebagai alat pengurusan, memudahkan Coffee Cake dalam menjejaki pembelanjaan dan hasil perniagaan kami. Kebaikan perniagaan dalam talian. Meluaskan pasaran. Coffee Cake mampu mendapatkan lebih ramai pelanggan dari seluruh Malaysia apabila kami mula menjalankan perniagaan dalam talian. Kedua, modal permulaan yang sedikit. Semua rakan kongsi Coffee Cake hanya mengeluarkan modal permulaan yang sedikit sebanyak RM500 dan kami tidak perlu mengeluarkan wang yang banyak untuk periklanan. Ketiga, kurang berisiko. Kami akan menanggung risiko yang lebih rendah berbanding dengan membuka kedai perniagaan. Kami tidak perlu membayar sewa kedai dan gaji bekerja. Akhirnya, masa yang fleksibel. Kami tidak perlu membuka kedai dari pagi hingga malam. Ia memudahkan kami sebagai pelajar universiti untuk menjual produk hanya menggunakan platform media sosial pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kumpulan kami telah menggunakan media sosial untuk membuat pemasaran dalam talian. Ini merupakan akaun Instagram dan Facebook page bagi Coffee Cake. Sebanyak 13 poster telah dihasilkan untuk mempromosikan produk kami. 13 poster ini telah menggunakan teknik teaser, hard sell dan soft sell untuk mempromosikan produk kami. Selain itu, kumpulan kami juga membuat satu laman web untuk mempromosikan perniagaan Coffee Cake. Dalam laman web ini, terdapat homepage, product page, about page dan contact page untuk memudahkan kami berinteraksi dengan pelanggan kami dan memudahkan pelanggan kami untuk membuat tempahan dalam laman web ini. Salam sejahtera. Saya membentangkan tentang cabaran masalah yang dihadapi oleh perniagaan Coffee Cake. Masalah yang dihadapi oleh perniagaan Coffee Cake adalah pengurusan stok. Ini dikatakan kerana Coffee Cake suka untuk mengawal stok ketiga-tiga produk kopi iaitu teh tarik gula Melaka, flat white dan Hokkaido milk latte. Perniagaan Coffee Cake mengalami masalah ini kerana Coffee Cake tidak dapat menentukan permintaan terhadap produknya. Ini menyebabkan mereka tidak dapat menyimpan lebihan stok atau kurangan stok. Sebagai contohnya, pada masa penjualan produk ini, berlaku kurangan stok apabila permintaan terhadap teh tarik gula Melaka meningkat. Ini menyebabkan berlakunya kurangan stok. Perniagaan Coffee Cake tidak dapat menyempurnakan permintaan pengguna dan ini menjejaskan keuntungan perniagaan Coffee Cake. Oleh itu, pengurusan inventory produk yang dijual oleh Coffee Cake menjadi satu masalah yang utama. Masalah yang kedua adalah masalah menentu harga. Masalah ini wujud kerana terdapat ramai penjual produk kopi yang menjual produk yang hampir sama pada harga yang berbeza. Ada juga peniaga yang menjual produk yang sama pada harga yang murah berbanding harga yang ditentukan oleh Coffee Cake. Ini menyebabkan perniagaan Coffee Cake sukar untuk meningkatkan penjualannya. Selain itu, masalah menentu harga yang tinggi berbanding peniaga lain.
kerana perniagaan Coffee Cat tidak dapat membeli kepada pembekal yang menjual secara pukal. Ini menyebabkan perniagaan Coffee Cat sukar menentukan harga. Masalah ini menjadi satu masalah utama dalam perniagaan Coffee Cat. Masalah yang berikutnya dihadapi oleh perniagaan Coffee Cat adalah persaingan antara produk kopi lain. Ada juga bersaing dengan jenama popular lain seperti Starbucks. Ini menyebabkan pengguna yakin pada produk Starbucks berbanding produk-produk yang dijual oleh Coffee Cat seperti Teh Tarik Gula Melaka, Flat White dan Hokkaido Milk Latte Coffee. Ini menyebabkan produk-produk Coffee Cat sukar untuk bersaing dengan produk-produk yang popular sebegini. Ini menjadi masalah untuk perniagaan Coffee Cat meningkatkan penjualannya. Masalah yang seterusnya dihadapi oleh perniagaan Coffee Cat ialah penjual-penjual yang berpengalaman rendah dalam perniagaan. Ini dikatakan kerana penjual-penjual baru kurang berbakat berbanding penjual yang profesional dan berpengalaman. Oleh itu, strategi pemasaran yang diambil oleh penjual yang baru ini adalah impaknya rendah dan kurang merangsangkan. Strategi pemasaran yang diambil oleh perniagaan Coffee Cat tidak mencapai tahap profesional seperti mana yang dibuat oleh peniaga yang berpengalaman.